Oh, 15 Mancu. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua Speaker dalam mengizinkan saya menyambut dan membahas Belanjawan Madani 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa banjir. Semoga segala urusan dipermudahkan. Datuk Yang di-Pertua, secara dasar kita dapat lihat Yang Amat Berhormat Tambun memberi keutamaan kepada pengukuhan ekosistem tata kelola pada semua peringkat bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Justeru perbahasan saya akan memberi fokus kepada persoalan komitmen dan kesungguhan setiap kementerian serta agensi kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara di samping menjamin kedudukan fiskal yang kukuh dan mampan. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Sungguh indah bunga melati di bawah atap tepi halaman. Di Sungai Buloh kami menanti kehadiran Tambun melihat pembangunan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya akur dan tetap bersyukur dengan penyaluran dana kepada setiap ahli parlimen kerajaan, walaupun jumlahnya telah dikurangkan. The political will, dengan izin sebagaimana ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sebagai satu intervensi dalam tadbir urus bagi memastikan sistem yang lebih telus. Oleh itu adalah wajar bagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan untuk menjalankan amanat dengan baik dalam pengurusan peruntukan masing-masing. Namun saya khawatir sekiranya mesej pemahaman tadbir urus yang baik ini tidak sampai kepada rakyat. Now the deliberation of a decision to develop a critical need for constituents is no longer solely the exercise of a parliamentarian's discretion, dengan izin. Saya berikan contoh, di kawasan Parlimen Sungai Buloh, apabila satu adaan berkenaan isu trafik atau penyelenggaraan jalan raya yang telah dibuat, seringkali halangan pertama adalah dalam rujukan kepada bidang kuasa dahulu. Dalam Parlimen Sungai Buloh ada 4 pihak berkuasa tempatan dan 3 pejabat daerah. Belum termasuk lagi persempadan dengan kawasan parlimen lain atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Tempoh respons setelah mengenal pasti bidang kuasa agensi kadangkala boleh mengakibatkan kesulitan lanjut kepada rakyat. Namun saya percaya komitmen kerjasama dapat dilakukan secara optimal selagi komunikasi antara agensi-agensi kerajaan dan ahli politik lebih terbuka dengan azam yang sama, iaitu telus dalam menjalankan amanat demi rakyat. Jumlah kenderaan yang kian bertambah hanya akan menyumbang kepada kesasakan jalan raya. Permasalahan lazim from a lack of seamless traffic, dengan izin, seperti jaringan jalan raya yang tidak lancar bersama sistem toll gate yang tidak mampan, seringkali mengakibatkan kesesakan dan mengakibatkan kemudaratan kepada pengguna jalan raya. Penaiktarafan sistem tol bertalaf dunia adalah wajar dan bukan lagi sistem yang memanfaatkan kroni, sama ada anak sendiri ataupun anak menantu. Saya juga pernah bangkitkan mengenai penyelenggaraan jalan raya yang seling menjadi isu utama di Parlimen Sungai Buloh. Ia melibatkan keselamatan pengguna motosikal kerana jalan yang tidak diturap atau diselenggara dengan baik boleh mengakibatkan kecelakaan. Mereka yang bekerja sebagai rider Lala Move, Grab dan Foodpanda tak cukup terpaksa mengharungi cabaran cuaca, kini perlu memikirkan keselamatan mereka. Walhal ini adalah tanggungjawab kita sebagai kerajaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat madani. I believe the road maintenance must be proportionate to the volume of the cars on the road, dengan izin. Datuk Yang di-Pertua, penyelesaian jangka masa panjang juga harus dibuat melalui satu perancangan sistem pengangkutan awam melibatkan KTM, LRT dan MRT. Dalam Parlimen Sungai Buloh ada satu kawasan perumahan, Saujana Utama,
yang jarak dengan stesen MRT agak jauh, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh rakyat sepenuhnya. Datuk Yang di-Pertua, seperti dalam soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan sebelum ini berkenaan first and last mile dengan izin. Bagi pengguna pengangkutan awam, saya dimaklumkan terdapat inisiatif pilot bagi meringankan beban pengguna KTM, LRT dan MRT dari segi kos sampingan apabila terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk balik ke rumah. Ini satu inisiatif yang baik memandangkan baru ini melalui satu siapan Twitter di akaun saya, ada pengguna berkongsi rintihan sebagai rakyat Malaysia bahawa kita perlu memiliki kenderaan untuk menggunakan perkhidmatan train bagi masalah first and last mile. Seringkali kita lihat baris-baris kenderaan di bahu jalan stesen-stesen kerana parkir tidak mencukupi ataupun bagi penjimatan kos parkir. We must go back to the drawing board on how to improve our public transportation system as a reasonable means for the Madani society, dengan izin. Penghijraan rakyat Malaysia ke Lembah Kelang dalam mengejar peluang ekonomi harus diamati agar kita dapat memperbanyakkan peluang di koridor ekonomi baru dalam negara. Ini sekaligus dapat mengurangkan kepadatan penduduk dan memantapkan pertumbuhan ekonomi mengikut kesesuaian wilayah. In other words, taking advantage of our available labour force in other regions to broaden the nation's economic spectrum while managing labour costs, dengan izin. Kita perlu melanjutkan visi masyarakat Madani dengan mewujudkan koridor ekonomi baru melalui bandar-bandar satelit bagi mengimbangi dan membayangi potensi kemajuan wilayah utara, barat, timur dan selatan dalam memajukan tamadun Malaysia Madani demi masa hadapan yang lebih egalitarian. Rakyat Malaysia menyambut baik kehadiran pelabur-pelabur asing seperti diumumkan baru-baru ini. Amazon yang akan menyuntik jumlah pelaburan sehingga ringgit Malaysia 25.5 bilion dalam tempoh 15 tahun melalui Amazon Web Services akan bakal melihat negara kita sebagai sebuah pusat pengumpulan data dan hub digital. Peluang ekonomi di koridor-koridor baru sekaligus meluaskan ruang pembangunan di seluruh negara dan tidak bertumpu di Lembah Kelang sahaja. Inisiatif seperti peneraju Global Battery Electric Vehicle (BEV) yang diterajui MITI dalam membawa syarikat gergasi Tesla ke negara juga mewujudkan ruang penampatan skill set dan membuka peluang pekerjaan bagi rakyat. Kita harus lihat kehadiran nama-nama besar untuk melabur dan melatih tenaga kerja yang akan menambahkan keyakinan bagi menarik lebih pelabur di masa hadapan. Rakyat dan masyarakat luar dapat menilai sebuah kerajaan yang memiliki keabsahan dan kestabilan politik akan terus meyakinkan kemasukan pelabur asing demi pertumbuhan ekonomi. Semoga juga satu hari nanti anak muda kita juga akan berasa gah dengan hanya barangan industri buatan Malaysia dan tidak lagi melihat barangan import sebagai simbol kemegahan. Sebelum saya mengakhiri perbahasan saya pada hari ini, Datuk Yang di-Pertua, saya memanggil semua ahli yang berhormat untuk menghayati pengertian amanat diberikan oleh rakyat kepada kita. Tunku Abdul Rahman pernah berkata, "We are all Malaysians. This is a bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as people and as a nation." Dengan izin. Kekuatan sebuah negara terletak pada jalinan kesepakatan pemimpin. Yang Berhormat Pengerang telah menyeru kita semua untuk bersama-sama menentang sebarang tindakan yang boleh menggugat kedaulatan kita. Sebagaimana sebuah kes mahkamah antarabangsa dengan pihak yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu. Kita harus noktahkan kepada negara luar bahawa pendapat politik kita mungkin berbeza di dalam negara. Tetapi sebarang cubaan untuk menguji kita akan ditentang bersama seperti yang pernah disebut Yang Amat Berhormat Tambun untuk merapatkan saf
demi perjuangan. Sesungguhnya sebuah masyarakat madani itu terbentuk di bawah satu nilai sejagat yang berpaksikan just and equitable rights of humanity. Dengan izin. Dengan ini saya juga menyokong Belanjawan Madani 2023 ini dengan sepenuhnya. Sekian, terima kasih.